Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk uh, kelas Wira. Okey, kelas Wira kita akan sambung tau topik yang seterusnya untuk prinsip masakan haba lembab iaitu kaedah yang seterusnya iaitu kaedah merenih. Apa itu kaedah merenih kan? Nak tahu kan? Jadi cikgu telah rekodkan video ni untuk pengetahuan kamu. Cikgu telah ambil satu daripada resepi ataupun hasil masakan di dalam ni. Iaitu apa? Di antaranya ialah kita nak pergi dulu maksud kaedah merenih tu apa. Kena faham dulu konsep. Okey, kita pergi pada maksudnya ialah kaedah merenih ni ialah memasak bahan masakan menggunakan air mendidih dalam tempoh yang lama di dalam periuk bertutup dengan api yang perlahan. Okey? Dua tu kena faham. Menggunakan air mendidih, tempoh yang lama dengan periuk yang bertutup dengan api yang perlahan. Boleh tengok dalam nota ni, nampak tak periuk ni dalamnya ada ayam, ada air, api yang dihidupkan. Okey, kalau kita tengok dalam periuk ni ada ayam kan? Dan juga apa selain merenih ni, apa lagi yang sesuai kita masukkan. Okey, dia kata untuk yang kedua ialah sesuai untuk merenih ni, kaedah merenih ni sesuai untuk melembutkan sayur-sayuran berubi seperti ubi kayu, ubi kentang dan lobak merah. Ya, kenapa kita kena buat merenih? Sebab kita nak lembutkan sayur-sayuran yang kita masuk dalam masakan kita. Dia dah sebut tadi iaitu ubi kayu, ubi kentang dan lobak merah. Okey, dia bagi tahu lagi contoh hasil masakan ialah kari kambing, bubur nasi dan sup ayam. Jadi dia bagi 3 jenis hasil masakan yang menggunakan kaedah merenih. Kenapa kari kambing ni ambil masa yang lama nak renih? Kena ayam didih, kena api yang perlahan ataupun api sederhana sikit lah, jangan perlahan sangat. Jangan kuat sangat sebab dia nak bagi sampai dia berbuih-buih. Okey? Jadi bubur nasi pun sama. Kaedah dia kita guna merenih. Kita tutup periuk dan kita biarkan nasi tu daripada keras menjadi lembut. Lama prosesnya. Mungkin makan masa 1 jam atau 2 jam. Kalau kari kambing mungkin 1,5 jam. Okey, kalau bubur nasi mungkin dalam setengah jam dah masak. Kalau api kalau perlahan bukan perlahan sangat, sederhana lah ya. Nanti perlahan sangat tertutup. Okey, sup ayam. Okey, dekat sini dalam 3 menu ni cikgu ambil satu contoh nak terangkan iaitu sup ayam. Okey, mari kita tengok slide yang seterusnya iaitu slide yang pertama. Cikgu nak terangkan pada kamu. Kalau kita nak buat sup ayam tadi, okey, sup ayam ya, kita ambil 3 masakan tadi tu dia sebut tapi kita ambil satu. Sup ayam ni adalah hasil masakan menggunakan kaedah merenih. Kenapa sup ayam? Sebab saya rasa sup ayam ni sesuai dengan kamu. Kamu dah tahu dah biasa makan. Jadi cikgu terangkan caranya. Okey, kita tengok dulu resepi sup ayam ni menggunakan bawang merah, bawang putih dan halia. 3 bahan ni. Kemudian bahan ni kita nak buat apa? Bahan ni kita kena kisarkanlah dalam blender, dalam pengisar. Lagi cepatlah ya, kita guna pengisar. Dan kemudian saya gunakan juga ada sayur. Okey, kita dah sebut tadi maksud merenih ni sesuai untuk sayur-sayuran. Jadi cikgu pun gunalah ubi kentang dan lobak merah. Untuk sayur ni nak masuk dalam sup ayam. Tapi bahan utama tadi mesti adalah ayam ya. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Okey, setelah kita dah sedia bahan-bahan tadi, macam biasa kita nak mula proses memasak. Jadi kita nak guna kaedah merenih kat sini. Jadi kita kena sediakan minyak lah. Minyak ni kita masuk dalam periuk. Masukkan dalam 2 sudu kan. Tengok kat dasar tu. Sebab kita nak tumis dulu bahan yang kita kisar tadi. Okey, jadi bila periuk tu dah panas, kita masukkan bahan kisar yang kita dah blender tadi. Bawang putih, bawang merah dan halia. 3 benda ya tadi ya.
Bila dah tumis, bila dah berbau wangi, apa kita perlu lakukan pada sup ni? Kita kena masukkan ayam. Okey, kita kena masukkan ayam dulu dalam tumisan tadi ya. Masukkan ayam. Bagi ayam tu kering sikit, barulah kita tambah air. Okey, kita tambah air ya. Kalau kita kena masak dulu ayam tu dulu. Dan baru kita tambah air ya. Okey, tambah air sampailah hapus ayam tu. Jadi, kenapa kita kena tambah air tu banyak? Sebab kita nak bagi masak ayam tu. Air tu kegunaannya kita kena didihkan, nak bagi dia merenih ayam tu. Okay, kita kena tambah air untuk merenih hingga mendidih. Jadi cikgu kaitkan tadi, air api yang kita gunakan api yang sederhana ya. Perlahan boleh tapi yang perlahan sangat sederhana ya. Dan kita pergi pada proses yang seterusnya nak masak sup ayam ni apa? Bila dah bila dah menggelegak, bukanlah menggelegak, maksudnya belum masak lagi. Tapi kita dah masukkan ayam, kita masukkan pula sayur-sayuran yang cikgu sebutkan tadi. Merenih ni tujuannya nak lembutkan sayur juga kan. Selain ayam, nak lembutkan sayur-sayuran. Tujuan merenih hingga mendidih ni untuk melembutkan sayur-sayuran. Ya, ini sayur-sayuran dalam ni. Jadi, bila dah kita masuk sayur, dah ayam dah ada, apa yang perlu kita buat? Okey, kita akan renih dengan api perlahan dan kita akan tutup periuk. Tapi macam cikgu, kalau ikut proses tu mungkin cikgu tak perlahan. Cikgu kuatkan api nak lagi cepat kan? Sebab banyak kerja lain nak buat. Jadi dekat sini kalau proses merenih ni api dia tak boleh tak boleh kuat. Dia sederhana. Perlahan tapi yang sederhana. Bukan perlahan sangat. Lama lah ambil masa. Bila perlahan ni maksudnya ambil masa yang lama. Ingat tu. Merenih ambil masa yang lama. Tapi kena air tu mendidih. Dan kita perlu tutup periuk ni. Ya, kita perlu tutup. Okey, bila dah siap masak dalam 1 jam lah. Sebab kita guna api yang sederhana. Jadi terhasillah sup ayam kita. Nampak tak sayur-sayuran dalam ni? Lobak, kentang, ayam tu dah nampak lembut kan, dah nampak masak. Jadi kita ambil mangkuk, hidang dalam mangkuk. Inilah hasil sup ayam kamu. Kamu menggunakan kaedah merenih. Merenih mungkin ambil masa 1 jam. Sampai sayur tu lembut. Kita kena buka lah masa proses kita merenih ni, kita tutup periuk tapi kita kena buka. Kita kena nak tengok. Kita kena rasa gunakan sudu, tekan kentang tu lembut atau tidak. Itu prosesnya. Jadi untuk itu cikgu harapkan faham proses prinsip haba lembab tadi. Ya, haba lembab tadi apa dia kita belajar hari ni? Kaedah merenih. Dalam prinsip masakan haba lembab. Ya, cikgu harap kamu faham. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okey, inilah untuk itu ini sajalah penerangan cikgu. Harap kamu faham. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.